Terbaik sinema. #ini sinemaku. Hai, apa khabar semua? Bersama dengan saya Natasha Shermaine dalam sinema #ini sinemaku. Apa khabar semua? Sehat? Semestinya sehatlah kan, duduk kat rumah tak buat apa-apa dan lagi seronok sebab dapat mengeratkan lagi silaturahim tu bersama dengan ahli keluarga. Lagi-lagilah sekarang ni kita tak boleh nak bercuti, tak boleh nak merentas negeri kan, betul tak? Tapi tak apa, semua tu bukan satu masalah. Jadi kita kena patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okay? Stop COVID-19, stay home and stay safe. Alright, now straight to the point, kita nak ke segmen yang pertama dalam episod kali ini. Mesti semua tertanya, apa lagi info yang Tasha nak kongsikan? Nak tahu, minggu lepas kita dah bersama dengan Kila Ferry. Sekarang ni Tasha nak kongsikan seorang jejaka yang tampan, handsome. Nak tahu siapa tu? Jom Tasha bawa anda semua kita saksikan siapa tu. Wing it! Waiter. Segmen casting minggu ini kita bersama pelakon kaca iaitu Raja Afiq. Wajahnya sering menghiasi drama-drama di kaca televisyen anda. Ini nak tanya sikitlah, bagaimana Raja Afiq boleh menceburkan diri dalam bidang lakonan ya? Saya mula-mula mencuburi bidang lakonan ni. Saya tengok TV. Saya tengok TV3 ada buat drama festival Kuala Lumpur masa tu. Saya pergi casting. Dan alhamdulillah saya dapat. Macam itulah mula-mula saya masuk. Watak apakah yang paling mencabar yang pernah Raja Afiq lakonkan? Watak yang paling cabar, paling susah, of course lah cerita pertama saya, iaitu Kapten Mukris. Sebab saya nak bawa watak sebagai ustaz, itu saya nak bawa watak sebagai orang kata askar. Bukan senang benda tu, sebab orang kalau betul-betul pun dia kena, orang cakap kena training dulu, kena kaji kan. So alhamdulillah, benda itulah yang paling susah kali tu. Setiap pelakon pasti ada watak idaman mereka. Apa agaknya watak idaman Raja Afiq ni? Watak idaman, saya suka watak fighting. Watak lawan-lawan, watak gaduh-gaduh. Sama lah tu lebih kurang. So lebih kurang watak macam tu lah. Yang jenis fight-fight lah saya suka. Sebab saya memang daripada dulu saya suka tengok cerita fighting. Saya nak ucapkan kepada semua yang masih menyokong saya sampai sekarang, terima kasih. Saya doakan supaya anda semua sihat, lepas tu panjang umur, murah rezeki dan teruslah menyokong karier saya sampai bila-bila. Itu dia Raja Afiq. Merupakan hero dalam drama Cinta Sekali Lagi dan Jodoh-Jodoh Anissa. Kami dari sinema mengucapkan tahniah dan wish you all the best in your career. Dari pentas Ratu Cantik ke gadis James Bond. Beliau merupakan seorang anak jati Malaysia yang mencipta nama di pentas dunia. Nak tahu siapa tu? Jom, wing it! Tan Sri Michelle Yeoh Choo King atau lebih dikenali sebagai Michelle Yeoh lahir pada 6 Ogos 1962 di Ipoh, Perak. Ialah seorang penyanyi dan pelakon Malaysia yang menetap di Hong Kong. Beliau telah dipilih oleh majalah People sebagai salah seorang daripada 50 wanita paling cantik di dunia pada tahun 1997. Pada tahun 1983, ketika berusia 21 tahun, Michelle Yeoh telah memenangi gelaran Miss Malaysia World 1983. Dengan kejayaannya itu, beliau telah mewakili Malaysia ke pertandingan akhir Miss World 1983 yang telah diadakan di London. Beliau memulakan kariernya dalam bidang lakonan pada tahun 1984 menerusi filem The Owl dan Bambu. Kemudian beliau mula dikenali pada awal 1990-an setelah membintangi siri filem aksi Hong Kong di mana beliau melakukan aksi lagak ngeri sendiri dalam filem Yes Madam tahun 1985, Police Story 3, Super Cop tahun 1992 dan Holy Weapon tahun 1993. Sepanjang kariernya, beliau telah berlakon dalam 34 buah filem. Antara filem yang melonjakkan namanya ialah Tomorrow Never Dies, Crouching Tiger, Hidden Dragon, The Mummy, Home of the Dragon Emperor dan Memoir of Geisha. Sepanjang kariernya sebagai pelakon, filem The Lady tahun 2011 telah memberi cabaran dan memori kepada beliau, di mana filem arahan Luc Besson dengan membawa watak sebagai Aung San Suu Kyi.
watak tersebut memaparkan beliau sebagai pejuang ke arah negara demokrasi. Disebabkan lakonannya dalam filem tersebut pada tahun 2011, Michelle Yeoh telah diusir keluar dan disenarai hitamkan masuk ke negara Myanmar. Beliau diusir sejurus tiba di lapangan terbang antarabangsa Yangon, Myanmar. Kemudian pada Disember 2010, Michelle Yeoh telah bertemu dengan pejuang kebebasan negara Myanmar, Aung San Suu Kyi. Dream for Burma. I have always considered it to be the very thing that bound us. Every day brings new atrocities. They were picking people up and taking them away. Where are they? Penjara Seni, sebuah filem pendek karya Siti Nursyirah Muhammad Anwar merangkul anugerah cerita layar terbaik di Festival Filem Antarabangsa Belia Lim Kok Wing baru-baru ini. Filem yang berdasarkan perjalanan hidup artistik bapa lulusan Universiti Malaya Sabah itu menewaskan 50 peserta lain termasuk daripada China, Iran, Pakistan, Brazil dan India. Thank you, sir. Hollywood Foreign Press Association telah menyenarai pendek pembikin filem muda negara Puteri Purnama Sugua dalam biasiswa Snow Leopard bagi peringkat antarabangsa. Ia susulan penyertaan filem pendeknya Rumah Ndak Bertanah yang menyaingi 11 pembikin filem Asia lain sebagai seleksi official selection pada Festival Filem Dunia ASEAN di Los Angeles, Amerika Syarikat sebelum ini. Roh, arahan sulung Emir Izzuan bakal ke Korea Selatan sempena Minggu Sinema ASEAN antara 12 hingga 25 Mac 2021. Filem seram lakonan Nam Rong, Jun Lo Jong, Farah Ahmad, Haris Haziq dan Mia Farhana itu mewakili Malaysia sebagai official selection. Dianjurkan Yayasan Korea, ia membabitkan tayangan dan apresiasi 15 filem terpilih dari rantau Asia Tenggara melalui platform dalam talian ASEAN Cinema Week oleh Never TV dan pameran di Dewan CGV Apgujeong, Seoul serta Busan Cinema Center. Finas mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pengkarya terbabit. Jangan percaya pada semua yang kau nampak atau dengar dalam hutan. Aku pilu kepadamu diri kehausan. Sempena pembukaan sekolah pada 1 Mac 2021, baru-baru ini telah berlangsung satu majlis penyerahan bantuan persekolahan anak-anak oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia atau KKMM. Diadakan di Putrajaya pada 26 Februari 2021, Majlis Anjuran Puspanita dengan kerjasama Kelab Sukan dan Kebajikan KKMM itu selari dengan hasrat menterinya dalam meringankan beban serta memberi semangat kepada anak-anak terbabit. Majlis melibatkan kehadiran 5 daripada 450 anak-anak kaki tangan awam. Idea ni sebenarnya sejak saya memegang jawatan sebagai penaung, secara keseluruhannya kita punya subjek tu ialah kebajikan dan education. Kami cari anak-anak warga KKMM yang mana B40 dan yang atas sikit lah, yang macam ada banyak adik-beradik, untuk sumbangkan beg sekolah, voucher untuk beli uniform, alat-alat tulis. Seramai 450 orang anak-anak yang menerima sumbangan kita pada hari ini dan juga 200 keluarga yang menerima sumbangan wang untuk bantuan persekolahan. InsyaAllah kita akan teruskan lagi lah program ini di masa-masa akan datang untuk kebajikan staf-staf dan ahli-ahli di KKMM. Konsep hybrid diketengahkan pada Majlis Amanat Perdana Setahun Malaysia Prihatin sempena kerajaan setahun pentadbiran negara di bawah kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menggabungkan kehadiran secara fizikal dan maya, majlis bertumpu pada amanat Perdana Menteri selain pematuhan SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan bagi mengawal penularan pandemik COVID-19.
Welcome back to Cinema. Bersama dengan saya Natasha. Okey, kita akan bersama dengan seorang lagi ikon dalam segmen minggu ini. Dengar kabarnya ikon memasak. Rasanya masak apa ya? 4 darah duduk di tepi sungai. Masuk! Sungguh aku pilu kepadamu, diri kehausan, jeritan batinku, penawar resahku. Hai, saya Ellie Mazlin. Orang kata sedang mencari ikon memasak dan saya lah ikon masak itu. Hari ni Papa nak masak apa? Pulang dengan Mama lah. Untuk segmen Ikon minggu ini, kita akan bercerita tentang ikon memasak yang menjadi ikutan ramai ini. Siapa lagi kalau bukan Ellie Mazlin atau lebih dikenali dengan panggilan Kak Lina Pompom. Wah, bukan setakat berbakat dalam lakonan, masak pun hebat tau. Okey, Kak Ina seronok lah, Dik. Sebab kalau nak disayang suami, kenalah masak, Dik. Kalau tak masak pun suami sayang. Okey, macam Kak Ina bukan apa. Kak Ina suka memasak. Lebih-lebih lagi bila suami balik kerja kan. Jadi itulah masanya untuk kita menunjukkan yang kita ni isteri yang terbaik. Nak masak ke ataupun nak sambung sikit lagi? Aduh. Romantiknya power kita. Sebenarnya kan kenapa orang suka tengok Kak Ina masak? Sebab Kak Ina masak benda yang sangat simple tapi rasa dia sama macam apa yang ada dekat luar sana. Macam contoh masak lemak cili padi. Kak Lina punya bahan-bahan sangat simple tapi rasa dia sebiji macam dekat restoran, Dek. Kau mampu. Mi akan ajar Nenda. Kalau dilihatkan, Kak Lina ni sibuk dengan lakonan, pengacaraan dan macam-macam lagi. Jadi bagaimana Kak Lina bahagikan masa membuat video masakan untuk peminat ni? Okey, sebenarnya kan macam tak susah untuk bagi masa lebih-lebih lagi kalau kita nak memasak kan. Macam Kak Ina suka tengok apa yang terbaru, apa yang mudah. So kita banyak tengok dekat Google kan. Daripada situ cara untuk kita belajar masak. Lepas tu kita praktis. Lepas tu mesti mula-mula mungkin tak jadi, kedua tak jadi sebab walaupun kita tengok dekat Google tapi kita kena ikut rasa kita punya takak halkom dia sendiri. Jadi kita praktis lama-lama mesti akan jadi begini, pandai masak. Cantik gambar mak masa ni. Kehidupan Raihani dan Izlan, suntikan elemen mistik yang dikaitkan dengan masyarakat Melayu dalam drama rantaian Aku Yang Kau Gelar Isteri di TV3 meraih perhatian pada sutradaranya Syuhaimi Lua. Ia susulan tularnya isu beberapa babak ngeri dipotong lembaga penapis filem. Syuhaimi yang dilihat lebih cenderung mengarah komedi memberikan kejutan menerusi drama seram itu yang mula ditayangkan pada 17 Februari 2021 dengan lakonan mantap Nadia Bryan, Dato' Adiputra, Sharifah Sakinah dan Lana Nordin. Saya tidak cenderung untuk mengarah mana-mana jurnal. Mana-mana jurnal yang datang, yang sesuai dengan saya, yang saya baca sikit okey dan saya akan mengambil job tu. Saya bermula dengan filem pendek cukang saya. Selepas saya masuk binti pengarahan Finas, saya masuk dan dari situ saya dah impian untuk menjadi pengarah. Karya yang saya paling suka sekali ada baru yang saya direct terbit iaitu Balik Kampung Tak Lonely Lagi. Saya rasa begitu fun sekali untuk mengarah cerita yang komedi ini kerana itu buat dalam keadaan santai. Baik idola ialah Steven Chow adalah idola saya untuk cerita komedi ini. Jadi banyak-banyak short, banyak-banyak teknik dia mereka Steven Chow buat saya akan applykan dalam drama atau filem saya nanti. Tak hanya Aku Yang Kau Gelar Isteri, satu lagi drama rantaiannya, Rudy vs Jolie, juga bersiaran hampir serentak. Apa yang menariknya? Rudy vs Jolie itu romantic comedy. Perlu diingatkan romantic comedy, manakala Aku Yang Kau Gelar Isteri itu adalah horror, drama berat seram. Rudy dan vs Jolie itu banyak kita menggunakan pelakon-pelakon yang agak baru, iaitu Nadia Bryan, Aidil Noor, Raja Azmi. Aku Yang Kau Gelar Isteri ini banyak mentaruhkan pelakon-pelakon yang lama, pelakon yang senior seperti Sakinah, Dato' Adiputra, Hasna Hamid. Sedar atau tidak, Syuhaimi bermula dalam seni sebagai pelakon. Namun akuinya, lakonan bukanlah impiannya. Rupanya lama juga Syuhaimi memendam rasa. Sebenarnya saya memang sejak
sejak sekolah lagi saya memang dah minat mengarah sebenarnya. Banyak sekolah-sekolah yang tak ada teater, saya adakan teater, dan banyak teater-teater sekolah saya banyak berjaya ke peringkat akhir. Karya teater saya yang besar sekali pada saya iaitu Kenangan Singapura Langkah Todak, di mana saya mendapat tempat kedua peringkat Negeri Kelantan. Grad pada tahun 2019, saya dapati keadaan negara kita ekonomi tengah tak stable dan saya masuk korporat dulu. Di situ saya memendang rasa selama 3 tahun. Pada satu hari itu, saya mendapat surat untuk syuting di cawangan A&W. Di masa itu saya memegang sebagai manager marketing A&W. Di situlah bermula segala-galanya. Bermula di situ saya telah mengorak langkah yang lebih rancak lagi. Saya telah tekad diri untuk menjadi seorang pengarah. Saya rasa bagi saya, untuk menjadi seorang pelakon tu bukan impian saya lah. Syuhaimi turut bergelar penerbit dengan penubuhan Tanah Beris Film Production pada 2016. Samad Tedong antara karya yang disebut-sebut selepas pelakonnya Faizal Husin dianugerahi aktor terbaik pada Anugerah Skrin 2019. Adakah itu pencapaian terbaiknya? Alhamdulillah, pencapaian saya nak kata terbaik setakat ni saya belum rasakan itu belum terbaik lagi lah. Kerana saya masih lagi ingin mencapai benda-benda yang saya tak dapat lagi. Contohnya, saya belum dapat lagi pengarah terbaik. Saya belum dapat lagi drama terbaik. Saya belum dapat lagi. Alhamdulillah, saya cuba lagi dan saya cuba dan terus berusaha lagi lah. Dengan puluhan telefilm dan drama diarahkan, apa yang menginspirasinya untuk berkarya? Apakah impiannya sebagai pengarah? Berinspirasi saya untuk mengarah karya saya. Kerana karya saya, kalau awak tengok, begitu deep, begitu dekat dengan masyarakat. Kerana itu, saya memang memerhati dan menjadikan sumber inspirasi adalah kehidupan saya. Semestinya impian sesiapa pun, impian seorang pengarah ini ingin mendebit dan juga mengarah sebuah filem. Apa pula gelagat mencuit hati penghuni di sebuah flat dalam sitkom Mamu Mami Gossip minggu ini? Eksklusif di saluran YouTube Finas Malaysia, sitkom arahan Aizam Syamsul itu bersiaran pada setiap Rabu hingga Jumaat jam 9.30 malam. Mamu Mami Gossip menampilkan Kazar Saisi, Tauke Jambu, Delimawati, Fasha Sanda, Elisha Sanda, Fikri Bakar, Aidil Aziz, Amiza Adnan dan Afifah Nasir. Apa jenis telefon mahal no? Sebab passion Lizzie memang kat berlakon dari kecil lagi. Kat sekolah pun Lizzie sebenarnya dalam choir, but I quit the choir untuk masuk drama club. Please pick up right now. Segmen Hot Seat minggu ini kita akan bersama seorang penyanyi dan juga pelakon Elizabeth Tan. Elizabeth Tan yang mesra dengan panggilan Lizzie sekarang ini dengan cerita tengah sibuk berlakon drama dan juga filem. Lizzie dapat masuk dalam bidang lakonan sebab skop bagi peluang kat Lizzie dengan drama paling pertama Lizzie. Time tu Lizzie tak pernah ada apa-apa pengalaman berlakon pun, tapi diorang bagi Lizzie karakter heroin. So, thank you so much for skop. Tanpa skop, Lizzie takkan dapat apa-apa chance untuk berlakon sebenarnya. Hey, buka pintu tengok orang lah. Sorry. Sorry naik lori, jangan naik kereta. Kenapa? I already said sorry kan? Sekarang Lizzie masih keluarkan lagu, masih nyanyi. Tapi Lizzie bila start berlakon rasa excited sangat-sangat dan bersyukur sangat sebab passion Lizzie memang kat berlakon. Dari kecil lagi. Kat sekolah pun Lizzie sebenarnya dalam choir, but I quit the choir untuk masuk drama club. Hello, hi, please you have to help me. Okay, something really weird is happening. I'm really scared. I tak tahu nak buat apa. Please you have to help me. Jangan keluar kabut. Kenapa ni? Awak cakap dengan saya? Yes, I'm talking to you. Okay, please you have to. Watak Lizzie paling suka watak ganas, watak banyak scene aksi, banyak fighting sebab Lizzie memang minat buat semua tu. Selain tu watak antagonis kot. Watak yang Lizzie idam-idamkan adalah nak jadi gangster atau bini gangster. Polis entry 1 to jaga. Polis henti, pencuri jaga. Hai! Kembali lagi
bersama dengan saya Natasha. Layak pula tengok Lizzie ni kan. Okey, sekarang ni kita dengar Lizzie ni nak jadi isteri kepada seorang gangster. Wow, kenapa tu? Mesti sebab dia nak Tasha rasa dia nak buat aksi lawan-lawan ni kot kan, yang kungfu semua tu. Okey, Tasha doakan semoga Lizzie dapatlah watak yang diidamkan tu kan. Okey, sekarang ni kita nak beralih ke seorang pengarah di mana beliau ni terkenal dengan sentuhan emasnya tu. Wow, nak tahu siapa tu? Sekarang ni kita nak dengarkan fakta menarik mengenai Syamsul Yusof. Jom, wing it. Dilahirkan pada 21 Mei 1984, Syamsul Yusof bukan sahaja seorang pelakon, pengarah, penerbit, beliau juga seorang penyanyi dan komposer terkenal. Beliau terkenal menerusi filem-filem bergenre aksi dan seram sehingga berjaya mencipta rekod sebagai pengarah terbaik paling muda, pernah memenangi anugerah Festival Filem Malaysia ke-23 iaitu pada usia 25 tahun. Anak kepada pengarah tersohor negara yang pernah mendapat jolokan $6 Million Man, Datuk Yusof Aslam, mengikut jejak langkah bapanya apabila beliau menjadi seorang pengarah yang telah menghasilkan filem-filem hebat menerusi beberapa filem pecah panggung dan digelar The $20 Million Man untuk kejayaan filem Munafik. Sepanjang penglibatannya dalam industri filem, beliau telah 6 kali memenangi anugerah pengarah terbaik di Festival Filem Malaysia, Anugerah Skrin dan Anugerah Profima. Beliau juga pernah memenangi anugerah pengarah Asia terbaik di Festival Filem Asia Pasifik di Kemboja. Sehingga 2018, sebanyak 10 filem arahan beliau telah berjaya mengumpul kutipan sebanyak RM113.5 juta Malaysia. Antara filem-filem arahannya seperti Evolusi, KL Drift, KL Gangster, Kurafat, Perjanjian Syaitan dan Munafik menjadi kejayaan komersial dan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Sebagai penyanyi, komposer dan penulis lirik, beliau telah mengeluarkan 6 single kolaborasinya bersama Maui, Kalah Dalam Menang yang merupakan lagu tema filem Munafik arahannya. Lagu Bukan Propaganda menjadi lagu tema filem Desolase lakonannya, Menangislah, yang juga menjadi lagu tema filem Munafik 2 arahan beliau. Tuhanku, sesungguhnya aku tidak mampu dengan ujianmu. Bak kata pepatah Melayu, ke mana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi. Jelas sekali Syamsul mewarisi bakat bapanya yang merupakan seorang produser dan pengarah box office iaitu Datuk Yusof Aslam. Hebat kan? Okey, sekarang ini kita dah pun sampai di penghujung rancangan. Jangan lupa untuk bersama dengan Tasha setiap Sabtu jam 9 malam hanya di saluran YouTube Finas Malaysia. Dan kalau nak tahu info lanjut mengenai Finas, jangan lupa layari www.finas.gov.my. Dan untuk perkembangan terkini pula, jangan lupa ke Instagram dan Facebook Finas. Senang je. Okey, jangan lupa untuk patuhi SOP. Kita jumpa lagi. Ta-ta! Kami tinggalkan anda dengan sedutan filem Munafik 2 arahan Syamsul Yusof yang telah mencecah kutipan pecah panggung sebanyak RM48 juta Malaysia. Selamat bercuti hujung minggu. See you next week. Bye-bye. Apa yang kau dapat dari semua ni? Tak ada apa-apa. Kecuali azab dunia yang pedih. Aku tak peduli. Selagi agamaku selamat, makhluk tak ada kuasa. Allah yang berkuasa. Terima saja ajaran Abu Jah. Abu Jah akan sediakan kemewahan dunia pada kita. Saksikan kekuatan kami. Ikut saja ajaran Abu Jah, Adam. Aku bersaksi demi Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad, pesuruh Allah. Abu Jah, aku dah buat apa yang kau suruh. Aku dah fitnahkan Ustaz Adam. Kau cakap kau cuma nak malukan dia, bukan nak bunuh. Abu Jah, aku rasa dah cukup dah apa yang kau seksa dia. Cancel dia! Tarik!